Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam PBDR untuk mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK tingkatan 2 ya. Apa khabar semua? Cikgu doakan anak-anak cikgu sihat ya. Okey, pada pagi ini kita akan belajar topik baru pula, iaitu berkaitan dengan sirah. Sirah ni maksud dia anak-anak ialah sejarah lah. Iaitu sejarah apa? Sejarah berkaitan dengan salah seorang sahabat yang paling rapat dengan Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Standard kandungan yang kita akan kongsikan pada pagi ini ialah 7.1 Khulafah Ar-Rasyidin berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan juga standard pembelajarannya ialah 7.1.1 menyatakan biodata ringkas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana cikgu maklumkan di awal tadi anak-anak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni anak-anak merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling rapat sekali, di mana beliau iaitu Sayyidina Abu Bakar ni berketurunan Bani Taim anak-anak, dari silsilah Arab Quraisy. Sayyidina Abu Bakar ni anak-anak dilahirkan pada tahun 572 Masihi di kota Mekah. Abdullah bin Abi Kahafah nama sebenar Sayyidina Abu Bakar ni anak-anak ya. Dan beliau diberikan gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah SAW. Peristiwa yang membawa kepada gelar ini ialah apabila berlakunya peristiwa Isra' Miraj yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Pada ketika itu, apabila Nabi Muhammad SAW menyampaikan, memberitahu masyarakat Quraisy pada ketika itu yang beliau telah di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang tak percaya. Tetapi bila bagi tahu dia dekat Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, semua yang daripada Nabi Muhammad itu adalah benar belaka. Maka dia pun diberikan gelaran As-Siddiq. Yang maksudnya As-Siddiq ni membenarkan atau sentiasa membenarkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni juga anak-anak merupakan salah seorang Muslim yang terawal sekali memeluk Islam. Beliau ni merupakan seorang yang jujur, berbudi pekerti, adil, tegas dan memiliki sifat terpuji. Maka tak heranlah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan yang beliau sebagai sahabat paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Sehinggakan anak-anak semasa Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Hijrah, hanya beliau seorang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa ditemani oleh orang lain. Itu menunjukkan betapa akrabnya beliau, betapa percayanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar ini anak-anak ya. Susah payah ketika mereka iaitu baginda iaitu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti perjalanan daripada Mekah ke Madinah semasa berhijrah. Sayyidina Abu Bakar ni anak merupakan seorang yang kaya dan jasa beliau amat dikenang kerana dengan kekayaan yang ada, beliau selalu membebaskan beberapa hamba yang beragama Islam daripada tuan mereka yang kafir. Di antaranya mungkin anak-anak ingat lagi, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, di mana ketika dia diseksa oleh Umayyah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar tebus dia dan dibebaskan dia jadi sebagai hamba daripada hamba Umayyah bin Khalaf, kalau anak-anak ingat dulu kan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, sebuah majlis iaitu majlis syura yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin telah melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam anak-anak. Jadi dia dilantik oleh majlis syura.
selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Untuk jadi apa anak-anak? Jadi khalifah, iaitu menjadi pemimpin untuk umat Islam pada ketika itu. Untuk pengetahuan bersama anak-anak, Saidina Abu Bakar wafat ketika berusia 63 tahun di Madinah. Beliau wafat kerana jatuh sakit yang berpunca dari cuaca yang terlampau sejuk. Saidina Abu Bakar radhiyallahu an, anak-anak dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Itu dia tadi anak-anak berkaitan mengenai biodata Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, merupakan khalifah Islam pertama dalam dunia Islam dan sahabat paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cikgu percaya kita akan sama-sama mendapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan. Untuk itu anak-anak, seperti biasa, sekarang cikgu minta anak-anak jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Kalau ada masalah seperti biasa, terus je hubungi cikgu, sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon. InsyaAllah cikgu akan bersedia untuk membimbing anak-anak menjawab soalan dan juga untuk berkongsi seandainya ada yang lagi sebahagiannya anak-anak tak faham. Okey, Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi pada PDPR yang seterusnya.